Assalamualaikum, jumpa kembali pada hari ini dengan video cikgu seterusnya. Kita akan sambung bab 7.0 aspek perundangan perniagaan, iaitu hari ini kita akan fokus kepada undang-undang kontrak, dan kita akan teruskan dengan objektif kita menjelaskan elemen-elemen kontrak, iaitu pada hari ini elemen kontrak balasan. Jadi sebelum kita teruskan, kita refresh balik, kita review balik apa yang kita dah belajar dalam akta kontrak. Okey. Jadi kita lihat kontrak ialah suatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang, dan dalam seksyen 10.1 menyatakan sesuatu perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak untuk sesuatu balasan yang sah dan dengan tujuan yang sah. Okay, jadi dalam takrif akta kontrak ini dalam seksyen 10.1 dinyatakan dengan jelas tentang balasan yang sah. Jadi sesuatu perjanjian adalah sah sekiranya balasannya adalah sah. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang balasan, elemen kontrak yang penting iaitu balasan. Sekarang ni kita lihat kepada kontrak, contoh kontrak untuk melihat apakah balasan. Jadi sekarang ni kita tengok kontrak perjanjian antara Ahmad dan Azli, di mana Ahmad bercadang untuk menjual kereta miliknya kepada Azli dengan harga RM40,000 dan Azli pula bersetuju untuk membeli dan membayar harga kereta tersebut kepada Ahmad. Jadi di sini ada wujudnya tawaran dan penerimaan oleh tawaran oleh Ahmad, penerimaan oleh Azli, maka wujudlah kontrak antara Ahmad dan Azli. Jadi di sini dalam kontrak ini kita lihat ada unsur balasan. Jadi unsur balasannya ialah Ahmad akan menerima balasan daripada Azli harga kereta RM40,000. Manakala Azli pula akan menerima balasan dalam bentuk kereta. Dalam bentuk kereta. Jadi ada balasan. Ahmad mendapat bayaran daripada Azli sebagai balasan. Azli akan mendapat kereta. Elemen kontrak balasan. Jadi kita lihat semula elemen kontrak ada 6, ada 6, dan hari ini kita pergi ke elemen yang ketiga, balasan. Sekarang kita lihat kepada elemen balasan. Maksud dia menurut seksyen 2D Akta Kontrak 1950, menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau sesiapa sahaja yang telah membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu, atau membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu. Jadi di sini merupakan maksud balasan yang dinyatakan di dalam Akta Kontrak 1950. Berikutnya nanti cikgu akan beri contoh-contoh yang sesuai untuk balasan. Dan seterusnya, elemen penting balasan. Elemen penting balasan. Balasan mesti mempunyai unsur timbal balik. Balasan tidak semestinya berpadanan. Balasan semestinya sah di sisi undang-undang. Yang keempat, balasan tidak semestinya datang dari penerima janji. Dan balasan lampau adalah sah dalam undang-undang. Balasan lampau adalah sah dari segi undang-undang. Elemen pertama balasan, elemen penting ataupun syarat balasan. Yang pertama, balasan mesti mempunyai unsur timbal balik. Jadi kedua-dua pihak berkontrak mesti mempunyai balasan masing-masing terhadap kontrak yang dijalankan.
Jadi pembuat tawaran dan penerima tawaran mestilah mendapat balasan masing-masing terhadap kontrak yang dijalankan. Contohnya, okey, A membuat tawaran kepada B untuk menjual rumahnya dengan harga RM500,000. Okey, jadi pembuat tawaran akan menerima balasan dalam bentuk wang RM500,000, manakala penerima tawaran akan mendapat balasan dalam bentuk rumah. Jadi masing-masing menerima balasan dalam bentuk yang berbeza. Okay. Jadi yang kedua, balasan tidak semestinya berpadanan. Jadi syarat balasan yang kedua, balasan tu tak semestinya padan. Jadi balasan yang diberikan oleh penerima tidak semestinya berharga dan mempunyai nilai yang berpadanan dengan sesuatu yang diberikan oleh pembuat tawaran atas dasar persetujuan bersama. Jadi walaupun tak berpadanan, tetapi balasan tersebut dibuat atas dasar persetujuan bersama antara penerima tawaran dan pembuat tawaran. Contoh di sini, Encik Ali membeli sebuah komputer baru yang canggih daripada Eddie dengan harga RM500. Sedangkan nilai pasarannya ialah RM5,000. Jadi kontrak ini sah walaupun balasannya tidak setimpal. Walaupun Encik Ali hanya mendapat RM500 untuk komputernya yang canggih, tetapi kontrak ini masih sah walaupun balasan yang diterima tidak setimpal. Tetapi biasanya adalah atas dasar persetujuan bersama. Syarat yang ketiga balasan ialah balasan semestinya sah di sisi undang-undang. Apa yang dimaksudkan sah di sisi undang-undang ialah sesuatu balasan mesti sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi balasan yang tidak disah di sisi undang-undang contohnya ialah ianya dilarang oleh undang-undang. Contohnya perniagaan yang berkaitan jual beli dadah, itu memang dilarang. Yang kedua, mengecewakan mana-mana peruntukan undang-undang yang sekiranya dibenarkan. Dia boleh urus niaga tu ataupun kontrak itu bertentangan dengan undang-undang. Contohnya dia mungkin dengan undang-undang negeri Selangor okey, tetapi mungkin dengan undang-undang negeri Kelantan dia tidak dibenarkan mengikut undang-undang negeri Kelantan, sedangkan perjanjian itu berkaitan dengan undang-undang negeri Kelantan. Contohlah. Okey, jadi mengecewakan mana-mana peruntukan undang-undang sekiranya dibenarkan. Okey, merupakan satu penipuan atau fraud. Penipuan, balasan satu penipuan. Dan yang keempat, mendatangkan atau melibatkan bencana kepada diri atau harta orang lain. Dengan balasan tu menyebabkan memberi bencana kepada orang lain. Kita ambil barang orang lain ke, ataupun balasan tu dari segi aktiviti yang dilakukan yang dilakukan, contohnya kita suruh membuat pembakaran secara terbuka, menyebabkan bencana kepada diri orang lain. Okey, yang kelima, dianggap oleh mahkamah sebagai tidak bermoral atau bertentangan dengan kepentingan undang-undang ataupun kepentingan masyarakat. Jadi jadi contohnya balasan tu sesuatu yang tidak bermoral. Contohnya balasan kepada jual beli tu dia beri dadah, suntikkan dadah. Suntikkan dadah. Okey, kalau dadah tu dilarang oleh undang-undang kan, suntikkan dadah. Okey, ataupun wanita dijadikan sebagai balasan. Jadi itu adalah sebagai tidak bermoral. Okay. Seterusnya, balasan tidak semestinya datang dari penerima janji. Sesiapa saja boleh memberi balasan walaupun ia bukan yang terlibat untuk kontrak tersebut. Jadi contoh yang di sini, Megat menerima tawaran Amin untuk baiki rumahnya yang rosak dengan bayaran sebanyak RM3,000. Setelah rumah dibaiki, Megat telah menerima bayaran daripada bapa mertua Amin. Jadi bayaran untuk kontrak itu tidak semestinya datangnya daripada Megat, daripada Amin. Jadi boleh daripada orang lain.
walaupun orang lain itu tidak terlibat dalam kontrak. Syarat kelima, balasan. Balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang. Balasan lampau adalah janji yang dibuat untuk membalas sesuatu perbuatan yang telah pun dilakukan terdahulu. Contohnya, Amin membantu Ali membaiki keretanya yang rosak di tengah malam di lebuh raya. Jadi kebetulan mungkin Ali juga menggunakan lebuh raya, lihat Ali keretanya rosak, jadi Amin membantu dia baiki kereta. Jadi Ali berjanji akan membayar Amin sebanyak 500 atas pertolongannya. Jadi janji ini adalah kontrak yang sah walaupun balasannya telah dilaksanakan. Apa yang telah dilaksanakan di sini ialah Amin telah membaiki kereta dia. Membaiki kereta Ali. Jadi balasan untuk Amin, untuk Ali tu lah dah terima. Tapi Amin belum lagi terima balasan. Jadi walaupun dia berjanji, jadi dia berjanji, jadi perjanjian ini sebenarnya perjanjian yang sah, kontrak yang sah. Dan oleh kerana Ali telah berjanji untuk membayar Amin, maka dia adalah kontrak yang sah, maka Amin boleh menuntut bayaran tersebut daripada Ali. Okey, jadi perjanjian tanpa balasan, ada juga perjanjian yang tidak memerlukan balasan. Kita lihat dalam di sini. Ia dinyatakan, jadi perjanjian yang dinyatakan dalam tulisan dan didaftarkan mengikut undang-undang jika ada pada masa ini berkuat kuasa bagi pendaftaran dokumen sedemikian dan dibuat atas dasar kasih sayang sejati antara pihak-pihak yang ada kaitan akrab antara mereka. Jadi perjanjian tanpa balasan ialah perjanjian yang dibuat atas dasar kasih sayang sejati antara pihak-pihak yang ada kaitan akrab. Tetapi dengan syarat perjanjian ini perlu ditulis dan didaftarkan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa pada masa ini. Yang kedua, mengikut Seksyen 26, ia satu janji untuk memampaskan keseluruhan atau sebahagiannya kepada seseorang yang telah dengan rela melakukan sesuatu kepada si pembuat janji. Janji untuk memampaskan keseluruhan atau sebahagian. Jadi tidak perlu ada balasan untuk ini. Yang ketiga, satu janji dibuat dalam tulisan dan ditandatangani oleh orang yang akan dituntut mengenainya atau oleh ejen yang umumnya atau khususnya diberi kuasa berbuat demikian untuk membayar keseluruhan atau sebahagian. Kalau tidak kerana undang-undang sekat tanggungan pasti akan dituntut oleh si pemuyutan. Okey, untuk yang ini adalah bagi perjanjian untuk menghapuskan hutang lapuk. Untuk menghapuskan hutang lapuk, jadi tidak perlukan balasan daripada si pemuyutang. Jadi sekarang ni kita pergi kepada teknik menjawab soalan. Soalan yang pertama, nyatakan 4 elemen balasan dalam Undang-Undang Kontrak menurut Akta Kontrak 1950. Jadi soalan kita, kata tugas kita ialah nyatakan, kata tugas nyatakan 4 elemen balasan. Jadi dia nak 4 elemen balasan, 4 elemen balasan dalam kontrak, dalam Undang-Undang Kontrak. Okey, jadi kita lihat jawapan 3 elemen penting balasan dalam Undang-Undang Kontrak menurut Akta Kontrak. Okey, jadi sebabkan soalan nyatakan, kita tidak perlu beri huraian, hanya fakta sahaja. Balasan mesti mempunyai unsur timbal balik. Balasan tidak semestinya berpadanan. Balasan semestinya sah dari sisi undang-undang. Okey, soalan seterusnya. Okey, huraikan 3 elemen penting balasan dalam Undang-Undang Kontrak menurut Akta Kontrak. Okey, jadi di sini kata tugasnya ialah huraikan dan dia nak 3 elemen 6 markah. Di sini tak dinyatakan markah. Okey, jadi biasanya bila huraikan 3 elemen 6 markah. Okey, 3 elemen intro kita. Okey, balasan mesti mempunyai unsur timbal balik. Okey, kedua-dua pihak berkontrak mesti mempunyai balasan masing-masing terhadap kontrak yang dijalankan. Okey, jadi kedua-dua pihak ada balasan yang diterima daripada kontrak. Balasan tidak semestinya berpadanan.
Okey, balasan yang diberikan oleh penerima tawaran tidak mestinya berharga dan mempunyai nilai yang berpadanan. Dan yang ketiga, balasan semestinya sah di sisi undang-undang. Jadi balasan mesti sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Okey, bagi soalan ini, huraikan jadi cukup dengan ni ataupun pelajar juga boleh memberi contoh. Kalau tak ingat ayat ni, kita boleh beri contoh pun diterima. Okey, soalan ketiga. Jelaskan pengecualian perjanjian tanpa balasan mengikut Seksyen 26 Akta Kontrak. Okey, jadi di sini kata tugasnya jelaskan pengecualian tanpa balasan. Jadi kita lihat jawapan dia. Okey, jadi perjanjian tanpa balasan secara rumusannya daripada Seksyen 26 ini. Yang pertama, perjanjian yang tak perlukan balasan ini, yang tak memerlukan elemen balasan, mestilah perjanjian yang dibuat secara bertulis. Dan perjanjian itu didaftarkan mengikut undang-undang. Dan perjanjian itu juga dibuat atas dasar kasih dan sayang sejati antara pihak-pihak yang ada kaitan akrab antara mereka. Okey. Dan contoh, sebabkan soalan jelaskan, kita berilah contoh. Okey, contoh Ahmad kerana kasih sayang berjanji memberi tanahnya kepada anak perempuannya Aini. Okey. Ahmad menyatakan janjinya secara bertulis dan mendaftarkannya mengikut undang-undang yang berkuat kuasa pada masa itu. Jadi ini contoh kepada pengecualian perjanjian tanpa balasan. Terima kasih kerana menonton video di channel Cikgu Rosliza. Sebelum anda meninggalkan channel ini, sila like, subscribe and share supaya anda akan menerima video-video cikgu seterusnya dan lebih ramai orang yang dapat menonton video ini dan mendapat kebaikan daripadanya. Sekian, terima kasih.